Firman Allah, idh qala Allah, ketika berkata Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Tuhan cakap dekat Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, uzkur ni'mati alaik wa ala walidatik. Ingat olehmu akan nikmatku atas engkau dan atas ibu engkau. Tuan-tuan, Nabi Isa ni Nabi pun Allah remind dia, Allah suruh ingat balik. Kalau para Nabi pun disuruh ingat balik, kita lebih lagi. Kita mak, kita ayah, kita kena remind anak kita. Abang kata abang, kakak, abang tahu tak, kakak tahu tak macam mana susahnya ayah nak cari duit, nak bagi abang mengaji. Remind benda tu. Kalau kita tak peringat, dia lupa. Nabi-Nabi pun Allah peringat. Nikah pula kita, ibu bapa, kena peringat anak-anak kita. Nikah pula kita manusia, ustaz-ustaz amai masjid, peringat. Dia peringat tu, peringat diri dia sendiri. Ustaz-ustaz cakap ni, dia cakap, dia peringat diri dia sendiri. Di samping dia share dengan kawan-kawan yang duduk dengar. Peringatan tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dekat Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, uzkur ni'mati alaik wa ala walidatik. Ingatlah olehmu akan nikmat aku yang aku bagi ke atas engkau dan ke atas ibu engkau. Tuhan bagi dia ingat. Isa ingat balik. Hang lahir tak ada bapa. Aku bagi anugerah ni kepada mak hang. Hang lahir tak ada bapa. Tuan-tuan, dia start cerita ni, start tang mana? Dia start sebelum Maryam. Ini cerita ni. Dia start sebelum Maryam. Siapa dia bapa kepada Maryam? Siapa dia? Imran. Yang kita duk baca dalam Quran, surah Ali Imran. Ali itu maksudnya keluarga. Al dia panggil, alif lam tu, al, keluarga. Keluarga Imran. Imran ni bini dia siapa? Bini dia Hannah. Menikah, tak ada anak. Punyalah teringin nak anak. Minta dekat Allah, bagilah ya Allah seorang anak, dan kalau boleh nak anak laki-laki. Pasal apa? Pasal Hannah ni bernazar kalau dapat anak laki-laki nak bagi jadi pengurus Masjid Aqsa. Nak bagi anak ni, kalau dapat anak laki-laki, nak suruh tolong jaga masjid. Depan ni keluarga orang baik-baik. Dah tua dah, baru Allah bagi Hannah ni mengandung. Lahir-lahir mai perempuan. Namakan Maryam. Tu baru cerita mak Nabi Isa. Dia lahir mai, dinamakan dia Maryam. Oleh kerana niat dah nak bagi anak jadi pengurus Masjid Aqsa, dia bawa anak perempuan dia ni pergi bagi dekat pihak masjid yang pada masa tu diuruskan oleh Nabi Zakaria. Pergi bagi dekat Nabi Zakaria, tolonglah asuh Maryam ni, bagi dia boleh bagi khidmat dekat masjid. Baik. So, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu benda ni. Allah peringatkan kepada Nabi Isa alaihi salam, uzkur ni'mati alaika wa ala walidatik. Ingatlah olehmu akan segala nikmat yang aku bagi kepada engkau, wahai Isa, dan kepada mak engkau, Maryam. Iaitu, idh ayyadnaka bi ruhil qudus. Ketika aku kuatkan akan dikau dengan ruhul qudus, yakni dengan Jibril. Satu tafsir kata, Allah jadikan Isa alaihi salam ni beranak mai tanpa ada bapa. Begitu. Maka Jibril alaihi salam itu berjalan ia serta Isa di mana tempat yang Isa berjalan, menolong atas apa-apa yang datang dan mengilham ilmu dan ma'rifah. Allah jadikan Jibril ni, dia dengan Nabi Isa, dia duk pam masuk ilmu, knowledge dan pengetahuan, hikmah dan sebagainya masuk dalam Nabi Allah Isa alaihi salam masuk. Firman Allah, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ni di antara nikmat anugerah Allah kepada Nabi Isa. Engkau, wahai Isa, berkata akan manusia masa kecil. Nabi Isa di antara budak-budak yang kecil-kecil, boleh bercakap. Okey? Yang ni belum masa ia berkata-kata. Budak-budak start boleh bercakap umur apa? Budak-budak dia start boleh bercakap, boleh panggil ayah, boleh panggil mama, boleh cakap 4-5 patah ni umur apa start? Ada anak tak tahu ini yang masalah. Dia main dah dekat 2 tahun ni dah rabung dah. Dia sembang rabung dah 2 tahun ni. Umur berapa bulan ni yang dia boleh duk start bagi kita syok ni. Kan? Kita mula jadi syok ni dengan budak kecil ni bila dia start boleh bercakap.
Dia boleh panggil ayah tu, Allahu Akbar, kita tak tahu nak abang. Ino terjun ni ayah dalam dadang. Seronok anak boleh panggil kita ayah. Mak no lebih lagi, dia beranak kat budak ni 3 suku nyawa punya anak bercerai nyawa. Satu budak ni sebut mama kat dia, ayah mata keluar ni. Boleh. Ada setengah orang dia tulis dalam diary dia tulis. Zaman dah tak ada diary, dia tulis dalam note telefon ni, dalam note berapa hari bulan berapa anak sebut mama. Dia tulis. Dia rekod benda tu. Pasal apa? Gembira ni, tak tahu nak abang. Nabi Allah Isa alaihi salam belum umur boleh sebut mama. Belum umur boleh sebut ayah. Belum umur lagi, baru beranak, tiba-tiba boleh bercakap. Siapa bagi tu? Allah Subhanahu wa taala bagi. Dan pemberian kurnia Allah itu adalah nikmat yang Allah bagi dekat dia. Okey, so bercakap Nabi Allah Isa alaihi salam itu, sedangkan itu belum lagi masa untuk dia berkata-kata. Dan ketika tua Isa ni, Nabi Isa ni mati dah lagi tuan-tuan? Wafat dah lagi? Dah lagi. Mana dia duduk lah ni, Nabi Isa ni? Wallahu a'lam. Tuhan saja yang tahu, tapi dia belum wafat. Pasal apa dia tak wafat lagi? Allah simpan dekat dia satu tugas dia nak kena buat sebelum kiamat esok. Dia ada lagi satu mission yang dia nak kena buat. Dia belum accomplish lagi dia punya mission dia. Bila dekat nak kiamat esok, Allah akan bawa mai dia balik. Dan Allah dah bagi tahu dah, suruh Nabi Muhammad habaq dah. Nabi Isa ni nanti turun tang mana, kemudian dia nanti pergi semayang subuh dengan siapa, kemudian keadaan dia macam mana, rupa dia lagu mana, diceritakan dah. Cerita yang Nabi sebut tu tally, tuan-tuan. Tally dengan hadis yang menceritakan pada awalnya Nabi cerita tentang Nabi Allah Isa AS. Dia 2 kali, tuan-tuan, 2 kali. Tuan-tuan rajin duk semak baca hadis ni 2 kali. Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Isa, sifat Nabi Isa. Satu, Nabi SAW mimpi. Allah buat main dalam bentuk mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi kata dia ada di kawasan Hijr. Di kawasan tepi Kaabah. Tiba-tiba Nabi kata dia nampak satu orang laki-laki. Yang laki-laki ni Nabi bagi sifat. Nabi bagi sifat. Laki-laki ni badan dia sederhana, kulit dia putih kemerah-merahan, rambut dia mengurai turun sampai mencicah bahu. Kemudian di rambut dia tu meniti air. Dan dia dilihat menyisir rambut dia. Nabi nampak macam tu. Dalam mimpi. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi tanya, dalam mimpi ni, Nabi tanya, man huwa? Siapa dia ni? Dan diberitahu kepada Nabi dalam mimpi. Tuan-tuan kena ingat, mimpi para Nabi betul tak betul? Benar belaka. Nabi tanya, man huwa? Jawab, huwa Isa bin Maryam. Itulah Isa bin Maryam. First time Nabi nampak di dalam mimpi dia. Dan yang kedua, waktu Isra dan Mi'raj. Waktu Nabi sampai di Baitul Maqdis, sembahyang di sana. Nabi nampak seorang-seorang. Nabi nampak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi nampak Nabi Musa alaihissalam. Nabi nampak Nabi Isa alaihissalam. Nabi nampak. Dan bila Nabi balik mai ke Mekah, orang-orang Mekah tanya, Muhammad, apa cerita? Nabi Muhammad kata, semalam aku dibawa ke Baitul Maqdis, kemudian dibawa ke Sidratil Muntaha. Lepas petik jari, lepas tercantik. Dia ni nampak duk main mering dah. Lepas duk nampak ini point, mau duk hantam dia. Tuan, orang kita ni ada orang tak suka kita. Nabi-Nabi lebih lagi. Orang yang tak suka ni, dia duk tunggu ya. Dia tunggu dapat satu point, dia nanti sendai kita cukup-cukup. Normal benda ni. Ahli politik ke, ustaz-ustaz tok guru ke, start daripada Nabi-Nabi dulu. Tunggu aja. Hang terpelecok sikit ya, bukan kami nak tolong angkat hang, kami tidai hang, weti pijak hang, kami kepak hang, dia bagi ke hang kena. Orang duk tunggu kita ya, duk tunggu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Balik daripada Isra' Mi'raj, dia papi lengkong dia. Dia kata, Muhammad, ada cerita bagus ke? Dia kata ada. Dia orang betul, lurus. Dia kata ada. Apa dia? Dia kata last night. Dia kata aku dibawa ke Baitul Maqdis. Penyeh, resin, buah-buah ni. Dia kata cantik. Yang ni buah cantik. Lepas itu, Nabi ni jujur. Dia habaq lepas itu, aku dibawa sampai ke Sidratil Muntaha. Melepasi 7 lapis langit. Cantik, dia kata. Dan dia kata, ada Muhammad, kami nak himpun ni semua ni. Orang Mekah ni semua kami himpun tang ni. Hang boleh repeat balik dah yang hang abang tak saat ni. Kata semalam hang pergi Baitul Maqdis, lepas tu naik sampai ke langit semua. Subuh-subuh dah datang ni. Hang boleh repeat balik tak? Nabi kata memang aku nak kena abang kat dia. Cantik, dia kata.
Allahu Akbar. Kita baca hadis tu kena gambarkan keadaan masa tu. Keadaan ni, Allah. Dia kata cantik. Tuan-tuan, mailah berhimpun semua. Okey Muhammad, akhbirna. Cerita mai kat kami. Apa ni cerita Baitul Maqdis? Quraisy Makkah pada masa tu, mereka duk buat menyaga. Mereka duk pergi sampai ke Baitul Maqdis. Mereka duk buat menyaga. Sebahagian daripada mereka ni dah sampai Baitul Maqdis. Mereka dah tahu dah apa ada di sana. Mereka test Nabi. Muhammad, ceritakan sikit dia kata sifatkan Baitul Maqdis dekat kami. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata Allahu Akbar, aku tak boleh nak cerita sebab aku tak nampak benda tu. Wa rafa'allahu, Allah angkat Baitul Maqdis tu mai letak depan Nabi. Nabi nampak dan Nabi cerita setiap every single benda yang mereka tanya Nabi abang exactly. Orang yang pernah pergi dengar seram sejuk mereka, oi dia betul ni, dia ni biar betul. Nampak? Allah tolong dah. Allah dah mula tolong kekasih dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala sentiasa tolong para nabi dia. Sama dengan kisah Nabi Allah Isa alaihi salam. Quran kata apa? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kecil-kecil, baby, belum time boleh bercakap, Allah sudah bagi dia bercakap. Yang kedua bila? Dia kata yakni kemudian daripada turun Nabi Allah Isa alaihi salam ke bumi esok ni sebelum kiamat. Lagi sekali Allah akan bagi dekat Nabi Allah Isa alaihi salam kemahiran untuk nak terang benda ni kepada orang yang hidup pada masa tu. Kalau kita panjang umur, kalau kiamat duk ada dekat, around the corner, kita dah tengok benda ni. Kalau kita tak dan, anak cucu kita insya-Allah dah. Mereka ada peluang untuk tengok Nabi Allah Isa alaihi salam live depan mata. Dia akan tengok macam mana Nabi Allah Isa alaihi salam menghadapi Dajjal. Dia akan tengok. Kalau panjang umur, anak cucu kita akan tengok. Yang penting apa dia? Ini soal akidah. Ini benda disebut dalam Quran, ini benda disebut di dalam hadis yang sahih. Ini benda benar. Ini benda soal akidah. Benda ni tentu akan jadi. Jangan ada siapa di kalangan kita yang tak percaya benda ni ataupun meragui benda ni. Benda ni bila Quran sebut, bila hadis yang sahih sebut, benda ni benda pasti dan ini soal akidah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah sudah sebut dalam ayat ni tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Allah bagi dekat Nabi Isa alaihi salam kecil-kecil boleh bercakap. Masa baby sepatutnya belum boleh lagi bercakap umur tu, dia sudah boleh bercakap. Dan lagi satu Tuhan reserve dekat dia. Dia hari akhirat esok. Sebelum kiamat dia nanti main lagi sekali. Dengan mission dia yang dia kena selesaikan. Firman Allah, wa idza 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan ketika aku ajar akan dikau kitab. Tuhan sebut balik benda ni dekat Nabi Isa alaihi salam. Aku ajar dekat hang kitab. Kitab apa? Kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Maka kitab itu menyuruh dan hikmah itu faham. Fikir atas rahsia ilmu. Jibril duk ada dengan Nabi Isa, duk bagi dekat dia kefahaman tentang Taurat Nabi Allah Musa alaihi salam dan Injil yang Allah buat turun kepada Nabi Isa alaihi salam, bagi kat dia dan diberikan kepada dia hikmah, kefahaman tentang benda tu. Firman Allah, wa idh takhluqu minat tini kahayati at-tayri biizni fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Tuhan dia duk sebut biizni. Maksud dia apa? Dengan izin aku, dengan izin aku, dengan izin aku. Dan ketika engkau jadikan daripada tanah itu seperti rupa burung. Nabi Isa, dia ambil tanah liat. Dia kepai, jadi bentuk macam burung. Maka engkau tiup padanya. Nabi Isa tiup. Jadi ia burung hidup dan terbang dengan izin aku. Ni, Nabi Isa ni. Allah bagi kat dia macam tu. Dia ambil tanah kepai, jadi macam rupa burung. Dia muih. Jadi hidup, terbang pergi. Sehinggalah gaib daripada mata, jatuh ia. Dan itu membezakan antara kejadian makhluk dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, dia kepai tanah liat, jadi macam bentuk burung. Dia muih, burung tu hidup. Hidup, terbang pergi sampai mata tengok tak nampak, dia jatuh mati. Pasal apa? Tuhan buat macam tu? Pasal nak bezakan itu dengan apa yang Allah buat. Allah buat burung terbang. Tak mati. Kecuali kena terbang dengan siapa-siapa. Kan? Dia terbang.
Hak Nabi Isa buat ni, muih hidup ni, dia terbang, pergi sampai mata tengok tak nampak, dia jatuh mati. Untuk nak membezakan di antara burung yang Allah cipta direct dengan perantaraan Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka dibuat macam tu. Dia kata, firman Allah, wa tubri'ul akmah wal abras biizni. Dan engkau wahai Isa, aku bagi dekat engkau sembuh akan penyakit buta yang terkamwih lubang mata daripada sejak lahir, daripada perut. Satu orang beranak main, bukan buta tak ada mata. Tak ada mata. Maksudnya apa? Dia tak ada ni. Dia flat aja. Dia flat aja muka. Saya cerita tu kena ada juga sikit kan. Saya duduk belajar di Kolej Islam dulu. Kolej Islam Kelang. Bila tahun exam ni, form 5 ke upper 6 ke apa ke tahun exam, kita lepas prep class, preparation class di bilik darjah tu, pukul 11 kita balik asrama. Lepas balik asrama, kita buat lagi extra time baca buku. Duduk asrama kan. Turun pergi dewan makan, malam tu dia buka untuk siapa yang nak study lebih masa. Bila kawan hak malas baca buku ni, hak malas baca buku ekstra ni, dia naik tidur lah, dia tak baca. Tapi hati dia tak senang pasal kawan-kawan lain duk baca di bawah. Ni dia main busuk perut. Hang tak mau baca, habis tidur sudah. Bila habis cerita, dah. Orang habis baca, dia tak puas hati. Dia ada buat cerita. Duk abang kat kawan ni, hampa baik-baik dia kata, aku malam tu pergi baca buku. Dia kata terlena. Jaga pukul 4 pagi, dia kata. Bangkit tengok tak ada siapa di dewan makan ni. Dia kata, semua orang dah naik lah. Orang lain baca sampai tengah pukul 1:30. Naik lah. Dia kata dia terlajak sampai pukul 4. Jaga-jaga dewan kosong. Tak ada siapa. Dia kata, seram dia kata. Dia kata, padahal dia tak pernah nampak dia turun pun. Tapi dia buat cerita. Dia kata seram dia kata. Ambil buku, dia kata ingat nak naik lah. Dia ingat dah pukul 4, dia kata nak ambil ayat semayang apa, nak naik, nak berbetul lah tahajud sikit. Dia kata, bila dia masuk tahajud, nampak macam betul lah cerita dia. Kan? Dia kata, nak abang kat abang, dia kata, masa nak bangkit pergi ambil ayat semayang tu, nampak duk jalan ni, daripada meja aku ni, dia duk jalan pergi, rambut dia kata, duk heret jalan tay ni. Pergi lah, kata. Kawan-kawan ni berkata, duk ngangah dengar, biar betul dia ni. Dia kata, jalan. Aku jadi jam nak langkah tak boleh, apa tak boleh, dia duduk jalan pergi. Rambut ni duduk heret atas lantai. Dia kata sekali, dia kata dia beralih, dia kata ni buat cerita ni, dia beralih, ya Allah, dia kata muka tak ada pekakeh, dia kata apa, kawan-kawan tanya apa dia, muka tak ada pekakeh, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, tak ada, dia flat lah gitu ya, dia beralih sekepin gitu ya, dia kata aku belah, dia kata. Kita dengar macam tu, kita nak pergi pukul 4 pergi pancok ambil mayang pun tak mandi lah. Budak-budak, nama pun budak-budak. Tuan, nampak tuan? Cerita. Nabi Allah Isa alaihi salam, dia kata orang hak beranak main, pekakeh tak ada. Mata tak ada, dia flat. Ni, dia kata. Yang dikatakan orang yang tubri'ul akmah ni dia kata, mata tu tak ada, dia kata. Daripada beranak main, daripada perut mak dia, lubang mata tu tak ada, terkamwih lubang mata, dia kata. Dan penyakit barasnya berapa tuan? Sopak. Penyakit sopak, dia kata, dengan izin aku sembuh. Kalau pergi dekat Nabi Isa AS, sembuh, mata boleh jadi ada mata dan boleh tengok, sopak boleh hilang, dia kata. Wa idh tukhrijul mauta biizni. Bahkan dia kata ketika engkau keluar hidup 4 orang yang mati daripada kubur mereka itu. Quran kata apa? Orang mati korek kubur. Kemudian Nabi Allah Isa AS pergi pegang dia, dengan izin Allah hidup balik. Ceritanya. Baik. Start daripada tadi sampai saat lagi ini saya tak jumpa sumber dia dalam hadis. Dia kata apa? Iaitu Azir, kawannya mati 3 hari. Ini dia main satu riwayat. Riwayat ni saya cari tak jumpa. Tapi dia ada dalam kitab ni, kita baca. Iaitu di antara orang yang mati hidup balik ni, dia kata satu orang nama dia Azir. Iaitu kawan kepada Nabi Isa. Mati dah 3 hari dah. Nabi Isa pergi pegang dia, hidup balik. Satu. Yang kedua, Ibnul Ajuz. Atas pengusung mayat. Ibnul Ajuz ni dia kata orang yang kedua, mati, usung mayat, dia kata nak pergi, tiba-tiba Nabi Isa pergi pegang dia, cepuh kita bangkit turun daripada pengusung. Ceritanya, pununnya macam tu. Wallahu a'lam, saya tak jumpa sumber dia lagi. Okey.
Dia kata, dan yang ketiga, ibnatul ashir. Dia kata orang yang ketiga. Dia kata, satu malam dia mati. Dia mati, maghrib kata, semalaman, esok Nabi Isa pergi pegang, dengan izin Allah hidup balik. Dia kata, satu malam dia mati. Dan dia kata yang keempat ialah Sam bin Nuh. Sam ni, dalam beberapa riwayat lain kata, adalah anak Nabi Nuh alaihi salam. Sam, sin alif mim. Sam, anak Nabi Nuh. Mati sudah 4,000 tahun. Dia kata yang ni, yang keempat. Sekaliannya, semua daripada hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni, dia kata sekaliannya hidup semula. Bahkan ada yang hidup dan sampai beranak pinak. Dapat anak. Dia kata selepas daripada mati hidup semula tu, beranak pinak dapat anak. Melainkan Sam, anak Nabi Nuh, dia kata mati balik ketika itu juga. Melainkan anak Nabi Nuh, Sam ni, dia kata Nabi Isa pergi pegang dia, dia bangkit hidup, dosa gedung, mati balik. Ini satu riwayat mai di dalam tafsir Nurul Ihsan. Saya tak jumpa lagi punca dia. Jadi tuan-tuan dengar saja dulu, takat tu saja. Nah, baik. Sambung ayat tu, wa idh kafaftu bani Israil anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Dan ketika aku lindungi akan Bani Israel, Yahudi daripada engkau. Kan Nabi Isa, siapa nak bunuh dia? Bani Israel yang nak bunuh dia. Yang rigan dia apa-apa semua, lah Allah angkat dia. Dia hilang daripada pandangan mata mereka, dan seorang yang tinggal itu diubah muka jadi macam muka dia. Okey? Baik, so dia kata apa? Allah kata dia selamatkan Nabi Isa daripada nak kena bunuh dengan Bani Israel Yahudi. Dia kata, ketika mencita-cita Bani Israel Yahudi ni nak membunuh engkau, wahai Isa, ketika engkau bawa datang akan mereka itu dengan segala mukjizat yang nyata. Bila Nabi Isa klaim kata dia Nabi, bawa kitab Injil, Bani Israel tak boleh terima. So mereka nak bunuh dia. Allah selamatkan dia daripada dibunuh oleh Bani Israel. Maka kata segala kafir Yahudi daripada mereka itu, tiada ini melainkan sihir yang nyata dan bukannya rasul. Mukjizat Nabi Isa yang disebutkan tadi, bila kepai tanah muih burung terbang. Mukjizat Nabi Allah Isa AS, orang yang mata tak nampak boleh jadi nampak, orang yang sopak boleh hilang penyakit sopak, orang mati boleh hidup balik. Bila Bani Israel tengok Nabi Allah Isa AS dengan mukjizat macam tu, dia kata apa? Dia kata ini bukan mukjizat, ini sihir yang ada pada Nabi Isa AS.